sembah pagi jalur muak. Maka waktu gerhana tu malam-malam tu kita tengok pokok. Nak buat apa? Nak sikit sakit. Tak sakit ke pokok tu? Tak, wani pokok. Tak tahulah. Arwah orang tua aku dia bukan sakit, dihiris sikit pokok tu, dihiris sikit pokok tu. Saya kata kalau pokok ni dihiris akan berlaku ketegangan, tegak. Dia kata biar dia tegak, nanti gerhana ni nanti ditarik-tarik makin kuat je. Tak, kita pun tak nak lawan bicara banyak. Tapi kebetulan menjadi pula. Wallahu a'lam bissawab. Ketika saya sakit-sakit ni, saya pergilah juga menziarahi kawan baik saya, ketua kampung dekat Sungai Tiram tu. Dia tanam pokok gaharu. Maka dia dengar-dengar cerita pokok gaharu yang dia tanam itu bukan gaharu asli. Maka dia punya takut, modal dah habis 30,000. Wah, risau betul dia. Maka dia jemput saya. Pandai dia ngelak. Dia suruh saya datang mengukur kiblat kubur. Rupa-rupanya nak lalu kubur tu tengok pokok gaharu dulu. Kalau tak, aku tak dapat kelepasan. Mufti tak kasih. Jadi mufti apa bilang kau mengukur kubur, mengukur kubur ni apa? Hadiah insan tak dapat. Dah pergi mengukur kubur, balik memanglah singgah dekat kebun gaharu tu 10 ekar. Maka dia tanya dengan saya, adakah pokok gaharu ni gaharu asli? Maka saya pun ada pisau. Kenapa Ustaz? Aku tolak. Jangan. Sudah 30,000 kau dah rugi. Biar rugi terus. Jadi saya pun torek pecahkan beberapa tempat di pokok gaharu. Dan dipecahkan, saya pun minta dia punya lighter, bakar satu kebun, bau wangi gaharu. Wah, gembira dia. Dia kata, gaharu. Takbirlah. Janganlah excited sangat. Bersyukurlah, alhamdulillah, bahawa semua pokok kau ni gaharu. Maka dia pun tanya dengan saya, ada tak yang boleh ambil nanti dulu? Mana pokok yang paling tua? Tunjuk. 3-4 tahun dah bersama diri. Saya jumpa satu pokok tu, saya pun tengok mana laluan matahari terbit, mana laluan matahari terbenam. Mana yang laluan matahari terbenam, saya cuba tengok kulit yang mana saya boleh torek, pecahkan, ambil. Kerana di mana tempat matahari terbenam, di situlah nanti rekahan berlaku. Jadi kita pecahkan lagi supaya dia lebih tertekan dan terbeban. Nanti dia lebih terbuka. Wah, nanti datanglah hasyaratul ard, kuih, hasillah minyak gaharu. Jadi tuan-tuan, saya pun cakap dengan Haji Wahid. Kadang-kadang aku cakap rahsia Haji Wahid pula. Haji Wahid, satu pokok ni insya-Allah aku sanggup beli dengan Haji Wahid 5,000. Habis Ustaz jual berapa? 20,000. Itu cerita gaharu lah. Tapi tuan-tuan jaga-jaga juga. Kalau tak faham, jangan. Tuan-tuan kena faham. Jadi nak faham gaharu. Walau bagaimanapun nanti gaharu ni, waktu bulan penuh purnama, barulah nanti kita mula melihat kulit-kulit dia tu. Kerana kulit itu perlu terkopik sampailah masuk ke bahagian teras. Itu ceritanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka apabila berlakunya gerhana, ada di situ tarhib, ada di situ tarhib. Ya, seperti jatuh nilai ringgit Malaysia. Ada yang rugi seperti kita, ada yang untung seperti warga negara Singapura. Ya, berlakunya sesuatu mesti ada yang untung, ada orang yang untung, ada orang yang rugi. Itu kita kena
faham. Begitu juga berlaku gerhana, ada nilai keuntungan dan ada nilai kerugian. Adanya tarhib, adanya tarhib yang perlu kita fahami. Maka datanglah hukum syarak sembahyang sunat gerhana. Moga-moga di situ Allah berikan kebaikan, Allah tutup segala keburukan di sebalik berlakunya gerhana. Wadzalika idza kana aradul qamari musawiyan li nisfi majmu'il fitrain a'ni qatrul qamari wa qatrul dhilli. Hal demikian terjadi apabila kadar jarak bulan, iaitu aku kehendaki di sinilah titik bulan dan titik bayang itu, maka kita kena menilai semula kadar yang disebut dua titik ar-ra'su, kepala, dan satu lagi apa yang disebut sebagai adzan, ekornya. Wah, tak apalah, berdasarkan tuan-tuan, kita bukan nak mengira. Kitab ini dia cuma beritahu kepada kita prinsip-prinsip asas. Maka dalam kitab yang lain barulah dia ajar untuk kita mengira dan menghitung. Wa iza kana aqallu wa iza kana aqalla min nisfi qitrain yakhsifu ba'dahu. Dan apabila jarak bulan itu terlebih sedikit daripada separuh dua titik, berlakulah gerhana sebahagian. Maka kita kena kira balik yang saya sebut tadi, berhubung tentang nak kena tengok juga dua nilai uqdah yang jarang orang bicarakan tentang perkara ini. Al-uqdah al-fa'idah dan al-uqdah an-nazilah, ascending dan descending. Jadi nilai uqdah, kalau kita buka kitab Zij yang dikarang oleh As-Sultan Ulubi, maka dia menyediakan kepada kita jadual al-uqdah. Maknanya itu sumbangan dia kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu sumbangan, kerana nilai al-uqdah menunjukkan kepada kita pertemuan ini pada kedudukan yang berbeza. Al-uqdah as-sa'idah, waktu dinaik, dan titik pertemuan. Al-uqdah an-nazilah, makna titik pertemuan bulan dengan satah matahari. Satah matahari ini kita boleh lihat kepada garisan. Nanti kita akan belajarlah dairatul kusufiyah. In English language you call that ecliptic line. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, oleh kerana gerhana itu sendiri ada nilai, ada manfaatnya. Ia di sebalik istilah tarhib dan tarhib ada penuh artinya. Sebab itu ulama-ulama Islam terdahulu bersusah payah untuk menghitung gerhana, supaya kita ni orang terkemudian gunakan maklumat-maklumat yang mereka sediakan untuk kita, agar kita juga membuat pengiraan lebih awal bagi menghadapi gerhana. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kerana apabila berlakunya gerhana bulan, Rasulullah tuntut kita bukan sekadar sembahyang sunat gerhana. Rasulullah suruh banyak beristighfar, dan Rasulullah galakkan untuk kita bersedekah, dan Rasulullah sendiri berkhutbah. Maknanya khutbahnya panjang. Kenapa khutbahnya sepanjang? Sembahyang dulu baru khutbah.
Dia beza dengan hari Jumaat. Hari Jumaat khutbahnya pendek. Maaf, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi hari Jumaat khutbahnya pendek kerana khutbah baru sembahyang, baru menunaikan sembahyang. Berbeza dengan istilahnya kalau kita sembahyang gerhana, sembahyang dulu baru khutbah. Sembahyang sunat gerhana, sembahyang dulu baru khutbah. Maka khutbahnya bolehlah 2 jam. Terpulanglah. Tapi janganlah khutbah Jumaat lama. Ramai orang nak pergi kerja bang, panjkan. Kau tak apa kalau kau khutbah dapat salam kau. Tak baik atau orang. Sebaik-baik khutbah Jumaat tu pendek. Kan ada hadis tu. Dah atau orang pula. Patutnya khutbah Jumaat tu pendek aja. Pendek. Yang nak panjangnya tazkirah sebelum Jumaat. Panjanglah. Khutbah pendek je. Sekadar 10 minit dah. Sembahyangnya panjang. Baik. Berbeza dengan khutbah untuk sembahyang sunat gerhana. Kerana sembahyang dulu baru khutbah. Biarlah panjang khutbahnya untuk kita memahami nilai gerhana. Kerana gerhana ini nanti akan berterusan dan berulang-ulang sehinggalah datangnya hari kiamat. Faiza khasafal qamar wa jumi'a syamsu wal qamar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita pun nak faham tu. Faiza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a syamsu wal qamar. Ya, itu tanda-tanda hari kiamat. Apabila penglihatan mata gementar. Kenapa? Di malam hari berlaku gerhana bulan yang berterusan. Disambung pula di siangnya gerhana matahari. Apabila bersambung gerhana bulan di sebelah malam, disambung pula dengan gerhana matahari di sebelah siang, mulalah faiza bariqal basar, penglihatan mata mula gemetar. Itu sebagai bukti sudah penamatlah gerhana lah segalanya. Gerhana berurutan berlakunya gerhana. Wallahu a'lam bissawab. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, oleh kerana tahun ini kita akan mengalami gerhana matahari pada 9 Mac. Di Universiti Melaya ni 68% akan kelihatan matahari ditutup oleh si bulan tu pada jam 8.24 pagi sampailah selesai gerhana 9.30. Jadi 68% maknanya matahari ditutup oleh si bulan di Universiti Melaya 9 Mac 8.24 pagi sampai 9.30 pagi. Maka untuk pertemuan kita di bulan Februari nanti, saya akan ganjakkan perbahasan kita untuk gerhana matahari. Sekurang-kurangnya tuan-tuan bersedialah menghadapi gerhana matahari 2016. Dan 3 tahun kemudian 2019 kita akan berlaku gerhana matahari lagi. Kali ini gerhana matahari cincin. Jadi sebenarnya tugas tu bukanlah kerja kuliah tuan-tuan, menilailah. 2016 ni bulan Mac gerhana matahari. Walaupun tak dapat penuh, endor yang penuh, tapi 3 tahun kemudian gerhana lagi kita ni, gerhana matahari lagi. Dan antara 2016 tahun ini tak ada gerhana bulan, tapi nanti
ketika gerhana matahari cincin tu ada gerhana bulan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, benda itu kan berulang-ulang. Dia perkara ni memang berulang-ulang. Kalau benda tu berulang-ulang, dia mesti ada nilai. Seperti berulang-ulangnya hari Jumaat, seperti berulang-ulangnya hari Arafah. Wa syahidin wa masyhud. Kalau ada ulangan, ada nilai. Tapi ingat, bila benda ni berulang, dia dua. Sama ada ulangan itu dengan nilai Eid, Aidil Fitri, Aidil Adha, itu ulangan. Ataupun ulangan itu haul, bebanan bayangkan, itu juga ulangan. Ada dua bentuk ulangan. Sama ada ulangan itu Eid, itu Ayyamul Minha, hari anugerah. Berbeza dengan haul. Haul itu ulangan juga, Ayyamul Mihnah, hari musibah. Wallahu a'lam bissawab. Salah silap mohon jutaan kemaafan. Kita jumpa untuk pertemuan bulan hadapan. Semoga saya diberi kesihatan dan tuan-tuan dua bilanya. Untuk peringatan lagi lah, maknanya bulan hadapan kita ganjak dulu untuk baca fasal khas berhubung tentang gerhana matahari. Walaupun gerhana bulan dengan gerhana matahari istilahnya sama, tetapi nilainya berbeza. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.